Hari ni kita punya hikmah kata Tuan Syekh, idfan wujudaka fi ardil humuli fama nabata mimma lam yudfan lam yatim natajuhu. Sebelum tu kalau masih ingat kita punya hikmah lepas, kita bercakap pasal amalan, betul kan? Tuan Syekh kita kata berbeza-bezanya amalan seseorang adalah disebabkan berbeza-bezanya latar sosial ataupun latar keadaan seseorang. Jadi seorang pelajar pastinya ibadatnya berbeza dengan seorang pekerja. Seorang yang sudah berkahwin dan mempunyai anak, sudah semestinya ibadatnya pada Allah berbeza dengan orang yang belum berkahwin. Seorang yang bujang berbeza dengan orang yang sudah kahwin. Gitulah seterusnya. Dan hari ni Tuan Syekh kita pesan kat kita, kata dia idfan. Idfan ni maksudnya dia suruh kita tanam egoisme. Ya, semua kita ni ada ego. Tuan-tuan ada ego, saya pun ada ego juga. Jadi kata Tuan Syekh, tanamlah ego kita tadi dalam tanah. Dia suruh kita tanam ego kita tadi dalam tanah. Kerana kata dia, mana-mana tumbuhan yang hidup tidak ditanam, kalau hidupnya tak tahan. Tuan Syekh semacam membawa kita untuk melihat kepada alam semula jadi. Kita tengok dekat alam semula jadi, kita ambil dua jenis tumbuhan. Satu kacang togel, satu pokok durian. Kacang togel tu dia daripada kacang hijau. Kita campur dia dekat kain buruk, dekat tepi bilik air, dia pun tumbuh. Jadi apa yang kita tengok pada pokok kacang togel tu, dia tumbuhnya cepat je. Tanam pun mudah, tumbuh pun cepat. Tapi apa yang berlaku pada kacang togel selepas dia besar? Dia mati pun cepat. Tapi berbeza dengan pokok durian. Nak tanam dia kena letak dalam tanah, tengih dalam tanah. Nak boleh dia naik, memecahkan kulit bumi itu, dia terpaksa naik pelan-pelan. Kadang-kadang dia naik sikit, kambing datang makan. Lepas tu dia naik lagi. Kambing datang makan lagi. Dia naik lagi. Dan dia agak lama masa nak boleh dia hidup. 12 tahun. 16 tahun. Tapi bila dia hidup, dia bagi buah yang sedap. Dan kalau sekadar sekali dua kena panah halilintar tu, dia tak mati. Itu pokok durian. Jadi kata Tuan Syekh, begitulah juga kita sebagai seorang manusia. Dalam kita menuju kepada Allah SWT ini, kadang-kadang kita ni gelojoh. Kita gelojoh. Jadi kata dia, kalau kita gelojoh, takut kita sekejap je pergi, lepas tu kita pun hilang. Mungkin kadang-kadang orang kata, saya belajar dengan banyak ustaz tapi tak sedap lah. Belajar dengan ustaz tu tak sedap, dia tukar ustaz lain pula. Lepas tu dia dengar ustaz tu tak sedap, dia pergi ustaz lain pula. Akhirnya habis ustaz kat Musim Melayan, dia belajar tapi tak faham apa pun. Dia tukar-tukar. Dia gelojoh nak pandai cepat, betul kan? Ataupun orang tu mungkin dia belajar, lepas tu dia pun terus pergi umrah setahun saja 3 kali pergi, lepas tu masuk tahun depan dia nak jadi tok wali dah. Terus pakai serban, berjanggut, jalan macam malaikat Jibril kat Musim Melayan. Dia gelojoh ya. Jadi kata Tuan Syekh, tak boleh gelojoh, kena pelan-pelan. Pelan-pelan. Satu proses yang kena lalu. Maka sebab itulah kadang-kadang kalau kita pergi masjid, saya pergi masjid di Kuala Lumpur, bila kita tengok ramai pegawai-pegawai kanan pencen, bila dia pergi masjid, masalah. Bila pegawai kanan tu, datuk-datuk ke yang pegawai kanan ni, bila dia pergi masjid, dia menimbulkan masalah di masjid.
Sebab dia terbawa lagi ego pegawai dia. Dia duduk di jabatan tu memang dia pengarah. Jadi bila dia dah pencen, dia tidak pengarah dah. Dia kena arah dah. Jadi dia pergi masjid tu, dia terlupa. Dia ingat dia pengarah juga. Jadi tu yang dia datang masjid, dia komen langsir, tak kena, yang ni tak kena. Dia terlupa dia adalah rakyat biasa. Bengong tuan-tuan. Kan? Kita dulu pernah jadi ketua jabatan, jadi dekan. Masuk pejabat, PA, air, start. Kan? Lepas tu kita batuk terus dulu sampai PA bawa ubat batuk cak kelapa laut. Terus sampai. Kita dulu tu kan. Tapi bila pencen ataupun tak sambung kontrak ketua jabatan, dekan, lepas tu duduk di fakulti, jadi pensyarah biasa. Pergi kat jabatan nak photostat soalan, PA kata, photostat sendirilah prof kat situ. Bengong ya, dulu masa dekan, tak perlu bawa PA pergi ambil kat meja. Ini prof punya ke? Lepas tu kita jalan. Kan sakit jiwa macam tu. Jadi nak sebutnya, sebab itu, ke mana saja kita pergi, kita mesti melalui proses. Begitulah. Misalnya nak belajar agama. Saya dah lalu proses tu. Sahabat-sahabat baru nak lalu. Sabarlah dulu. Dan dulu saya dah lalu proses. Belajar kitab hikam, belajar tu. Masa belajar dulu, kelas mula daripada pukul 8.30 pagi sampai 2.30 petang. Tak boleh keluar pun. Duduk. Sabarlah duduk. Kebas kaki-kaki tukar, kaki tu kukar. Mana dekon kursi macam ni, duduk atas gelegar begitu je. Jadi, saya dah lalu proses tu, lalu dah. Sekarang giliran sahabat-sahabat pula dengar saya ceramah. Dulu, saya dengar guru saya ceramah. Saya senang. Jadi sekarang kena dengar, ngantuk. Kena dengar lah. Sebab proses tu semua orang kena lalu. Ya. Saya dah lalu dulu dan sampai begitu. Jadi sahabat-sahabat pun kena lalulah proses tu. Saya tak nak cakap macam mana. Dia tak ada skip proses. Lompat, tak boleh. Dia mesti lalu proses. Misalnya kita tengok ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dia jadi hebat? Ada dia skip proses. Dia tak skip pun. Masa dia kecil, ayah dia meninggal dunia. Dia besar sikit, tengah-tengah nak manja dengan mak dia pula pergi. Atuk dia pergi. Lepas tu, mak dia pergi dulu. Lepas tu, atuk dia pergi. Duduk dengan pakcik dia pergi pula. Ada dia berungut. Ya Allah, tak ada orang lain, kau habis orang nak ambil. Ada dia berungut gitu. Nak ke semua orang, aku sayang, kau ambil habis. Ayah ambil, mak ambil, tok ambil. Tinggal dia seorang. Ada dia berungut. Tahu. Dia lalu proses tu. Lepas tu dia dihina orang. Saya rasa kan, kalau kita kena dekat Nabi, saya rasa kita tak buat. Kita tidak anak Raja Gopal pun ego dah. Dia tu cucu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu Raja Mekah. Bukan orang biasa tu. Kerabat dia raja. Kena buli, jaga kambing. Jaga kambing orang. Jadi berarti dia menerima proses dia dihina. Proses dia jadi kuli orang, dia jadi apa, dia terima lah. Jadi dia terima tu lama. Sampai umur dia 40 tahun dia melalui proses tu. Lepas dia umur 40 tahun, dia lagi terima proses 13 tahun di Mekah. Dicaci, dimaki. Maka bila umur dia sudah mencecah 54 tahun, barulah dia mula jadi dapat hasil apa yang dia tunggu dulu. Maka sebab itu bila dia duduk di Madinah, walaupun dia jadi presiden sebuah negara, dia tak sombong. Dia tak angkuh. Dia tak lupa daratan. Kenapa? Dia telah melalui satu proses yang panjang. Lalu begitu. Tapi jika orang tu suka skip, maka timbul masalah. Sebab tu kadang-kadang ada student yang fast track tu dia ada masalah. Dia skip banyak. Bila dia skip, dia terlupa. Bila dia ada PhD tu, dia ingat tapak kaki dia sama besar dengan tok guru dia. Sebab berkebetulan grade-nya sama. Tak. Semua orang mesti melalui proses. CJ satu hal.
pengalaman. Itu satu hal lain yang tidak boleh dinafikan. Pernah tak baginda SAW menyombong diri, membanding dirinya dengan Sulaiman alaihi salatu wassalam? Pernah baginda SAW menyombong diri berbanding dengan nabi-nabi lain? Dia menerima realiti bahawa dia nabi yang terakhir. Jadi kerana dia nabi yang terakhir, maka dia perlu belajar daripada nabi-nabi dulu. Yang menyebabkan baginda SAW agak sukses, agak berjaya dalam dakwahnya, antaranya ialah dia ada Quran. Dan apa yang ada dalam Quran ialah menceritakan kesilapan nabi-nabi dulu. Dia cerita kesilapan Nabi Nuh. Maka baginda SAW belajar dari kesilapan Nabi Nuh untuk tidak mengulangi kesilapannya. Misalnya kita tengok dalam Perang Badar. Bila dalam Perang Badar itu, Umar mencadangkan supaya semua tawanan Badar itu dipancung. Abu Bakar kata, tak payahlah pancung. Kita minta tebusan. Pagi besok, Nabi kata dekat Umar, dia kata, Umar, engkau ni baik, cuma keras macam Nuh. Kan? Berarti dia baca Quran, dia faham. Nuh telah mengambil tindakan yang keras terhadap kaumnya, sehingga kaumnya hancur, dan apa yang Nuh dapat, penyesalan yang tak sudah. Jadi berarti baginda SAW belajar dari Nuh. Akhirnya baginda SAW mengambil sikap yang lebih tolerans dan dia tidak menyesal di atas sikapnya tadi. Maka itu menunjukkan pada kita, sahabat-sahabat, bahawa setiap orang mesti melalui proses. Proses daripada kita staf biasa naik kepada staf seterusnya. Dasar universiti mengatakan staf mula-mula kena kontrak. Terima je lah, ni ada tubik surat khabar, nak tak puas hati. Dasar mesti melayar kontrak. Ikut je lah, bukan kita seorang kontrak, orang lain semua kontrak pun. Orang lain kontrak pun, kontrak je lah. Sebab kontrak itu untuk melihat KPI, maka buatlah bersungguh. Kalau ada staf-staf muda yang kata dia penat, kami dulu lagi penat. Masa duduk dekat API ni, Pro Hazi dulu hari raya kedua sudah datang pejabat dah. Datang. Sebab kita melalui proses tadi. Kadang-kadang ada staf muda bila kita suruh sikit, tak ada upah kah? Gaji dah 8,000 dah, nak upah lagi. Kenapa? Kerana proses tu banyak skip. Tapi kalau orang tu lalu je, maka dia lalulah. Dan bukan dia seorang je susah, orang lain pun susah juga. Orang lain telah melalui susah. Masa saya staf muda dulu, Pak Alim ada sebut, dia kata, Faisal, kau datang pejabat, kena datang awal, balik lewat. Lepas tu saya tanya dia, kenapa saya kena datang awal, balik lewat? Prof datang lewat, balik awal. Dia kata, sebab aku dah datang awal dulu, balik lewat. Sekarang mesti aku prof. Jadi kalau kau nak datang lewat, balik awal, tunggu kau prof dulu dan lepas aku mati. Betul lah, tunggulah dulu. Jangan duk gelojoh. Sekarang bila dia dah pergi, sampai giliran saya pula. Jadi saya datang lewat, balik awal pula. Yang lain kena datang awal lah juga dulu, balik lewat. Jadi bererti benda tu dia proses kena lalu. Semua orang kena lalu proses tu. Tapi kalau orang tu nak skip, dia mula-mula jadi staf kontrak pun tu nak datang lewat, balik awal juga. Masalah lah. Mesti lalu benda tu. Sebab yang datang lewat, balik awal tu bukan tidak produktif, dia dah pakar. Yang belum pakar ni dia menaik 10 minit setengah muka surat sebab pakai satu jari. Tik, gitu kan. 2 tahun kena tukar keyboard. Rosak, tekan kuat. Betul kan? Bagi yang pakar tu dia datang lewat, balik awal sebab dia menaik sebelah tangan je. Jadi dia punya efisiensi tu dah berubah. Sebab dia dah pakar. Jadi itu menunjukkan bahawa bukan bermaksud mari lewat balik cepat tu malas. Bukan. Malah sudah ada satu trend baru dan QPAC, pemerintah QPAC pun sudah mula desak kerajaan bahawa menilai efisiensi staf tadi tidak kerana lama duduk di pejabat. Sebab lama duduk pejabat kena pasang aircon lama dan elektrik banyak, kos. Yang naknya satu hari bagi kerja, siapa sudah awal, balik awal. Bagi begitu. Tapi mungkin pada yang tertentulah yang jaga store tak boleh balik awal, nanti tak boleh nak buka store pula. Tapi maksudnya yang jenis tugas-tugas boleh diselesaikan itu
tak perlu dia duduk banyak. Sekarang takrif elektrik pun nak naik dah tahun depan. Mungkin bilik pensyarah yang tak tutup lampu tu kita agak tidak efektif. Maksudnya ada benda yang harus ditutup. Tapi apa yang nak disebutnya ialah mesti melalui proses. Orang tasawuf kata, nak jadi seorang yang baik menuju pada Allah, ada 3 benda kita kena buat masa proses tu. Ini masa proses tu. Pertama ialah kita kena belajar. Dan belajar agama ni tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan tak boleh lari daripada hafal. Tuan-tuan mesti hafal. Tuan-tuan tak boleh nak kata, oh payahlah belajar agama tak efisien. Kenapa kami belajar di sastra tak perlu hafal? Sastra tidak agama. Jangan bandingkan. Kenapa belajar doktor kena hafal ubat? Boleh kalau doktor kata saya tak nak hafal ubat? Mana ada doktor tak hafal ubat? Dia mesti hafal ubat. Bukan sekadar hafal dalam satu bahasa. Hafal dalam 3 bahasa. Bahasa saintifik yang kebanyakan menggunakan perkataan Greek. Hafal pula dalam bahasa Inggeris. Terjemuh pula dalam bahasa Melayu. Ubatnya nama Karasagogong. Pakai kasokor kau. Bengong dia tuan-tuan. Kenapa? Mana boleh jadi doktor tak hafal ubat? Mana ada peguam tak hafal undang-undang? Jadi mana ada ustaz tak hafal dalil? Mesti kena hafal. Payah pun. Dia nak jadi ustaz. Tak nak, resign lah. Tak jadi ustaz. Kena hafal. Dia tak boleh berungut. Kalau ada student mana-mana jabatan duduk Akademi Islam, dia kata, tak naklah saya masuk jabatan tu kena hafal. Tak ada jabatan yang tak kena hafal. Kena hafal. Kena hafal hadis, kena hafal Quran, kena hafal syair, kena hafal. Maka oleh kerana itu, dalam proses itu, kalau kita tak boleh hafal pun tulis. Sebab otak kita tak apa ingat. Kan yang datang kelas ni ialah RAM lama, bukan RAM under 2 core. Itu kan RAM yang ada ni kan, apa Zuhud mula-mula keluar RAM tu. 385 ke apa benda dia punya RAM tu. Ini tak melenggang, bawa. Tak ada seorang bawa kertas, ada seorang 2. Yang lain tu dengar, datang, ambil pahala je. Tu yang tak pandai-pandai. Tulis. Tuan-tuan jangan kata, ustaz tu tak tulis pun. La haula wala. Aku ngaji lama dah. Dalam ni. Dalam ni dah. Jadi tuan-tuan kena tulis gitu. Sebab benda tu tuan-tuan, bila tuan-tuan buat, barulah kita akan dapat, oh begitu. Jadi nak tak nak, kena hafal. Maka sebab itu saya cadangkan kalau tuan-tuan serius nak belajar, setiap kali datang, hafallah satu hadis Nabi ke dan sebagainya, ungkapan. Saya belajar dulu hafal ni. Teks tu. Idfan wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan lam yatim natajuhu. Bukan yang tu saja, masuk je kelas nahwu, hafal pula matan al-jurumiyah. Yang tinggi lagi matan alfiyah. Masuk kelas nasarah, hafal je popang. Hafal. Terpaksalah melalui proses tu, sebab proses itu mesti dihafal. Tak boleh nak lagi. Lepas kita hafal, barulah kita pergi kepada proses analisis. Dia tak boleh skip. Dia mesti kena hafal. Jadi dalam proses kita belajar tadi, kita mesti hafal benda-benda tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita hafal, kita mesti melalui proses yang kedua, iaitu kita kena praktis. Kita kena praktis, buat. Sebab ibadat itu, dia ada pengalaman. Dia ada pengalaman beribadat. Kita nak cerita macam mana, apa yang kita rasa kalau kita tak pernah sembahyang duha. Kalau kita tak pernah sembahyang tasbih. Macam mana kita nak tahu pengalaman sembahyang tasbih? Sembahyang tasbih tu kalau orang tak biasa sembahyang, payah juga ya, sebab masa rukuk tu panjang. Nak tercabut mata-mata. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala. Itu rukuk sikit baru ke rukuk bawah. Lepas tu bangun pula, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sujud pula. Jadi benda tu kena lalu. Puasa, baca Quran, khatam dan sebagainya. Jadi perkara-perkara seperti itu tuan-tuan, kita kena lalu proses tadi. Lepas kita belajar, kita praktis, dan yang ketiga kita kena bermusafir atas nama agama. Musafir atas nama agama sekarang ni,
baguslah package-package umrah tu banyak. Tapi ada sedikit ketersasaran. Tersasaran ni maksudnya bila tuan-tuan dan puan-puan nak pergi package ataupun nak pergi musafir atas nama agama, saya cadangkan jangan pergi ke Las Vegas, lepas tu baru pergi umrah. Jangan pergi shopping kat Guangzhou, lepas tu baru pergi umrah. Itu pergi melancong. Musafir atas nama agama ni begini, tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah tempat negeri-negeri yang punya cara hidupnya masih hampir dengan kehidupan zaman Nabi. Cuba pergi. Sebab bila kita pergi ke sana, dia akan lebih mudah kita memahamkan nas agama. Sebagai contoh ya. Masa saya duduk pondok dulu, guru ajar saya. Dia kata, "Sallu fi marabidil ghanam, wala tusallu fi marabidil ibil." Semayanglah kamu di kandang kambing, jangan sembayang di kandang unta. Jadi kita duduk pondok ni, tu Nabi suruh semayang kandang kambing. Tak boleh semayang kandang unta. Tak macam perempuan lah, nak tanya takut. Gitu, engkau ustaz Melayu juga, betul kan? Lepas tu lepas kelas tu tanya kawan, jom kita pergi tengok kandang kambing Tok Guru macam mana. Jadi kita pun lepas kelas pun pergilah belakang rumah Tok Guru. Tengoklah kandang kambing Tok Guru tu kan tahi berjeluar. Nak semayang macam mana ya? Hadis Nabi kata semayanglah di kandang kambing. Nak semayang macam mana? Lepas tu besok masuk kelas pakai bengong gitu. Nabi semayang kandang kambing. Hadis Nabi hadis sahih. Tanya Ustaz Faisal tu, Dr. Faisal Ahmad Shah. Dia pakar takhrij hadis. Hadis tu sahih. Semayanglah di kandang kambing, jangan semayang kandang unta. Bengong lah. Nak tanya, takut orang kata bodoh. Macam perempuan lah kan. Ya, gitu lah. Sama lah. Tuan-tuan tahu berapa lama saya ambil masa nak faham hadis tu? 9 tahun. 9 tahun tu bengong gitu ya. Bengong. Sehinggalah bila saya pergi ke India, rumah yang saya duduk tu tepi sungai. Tepi sungai India. Situ banyak kambing, banyak kerbau. Jadi bila bangun pagi, tengok kotor tu tak makan. Tapi dah masuk hari ketiga, lapar. Masa kena makan juga. Jadi pagi tu kawan-kawan akak duk peti. Duk peti ni teh susu kau yang dibuat daripada susu asli. Orang India tu dia perah susu lembu, susu apa panggil susu kerbau, susu kambing tu tepi sungai tu lah. Tapi bila dia nak masukkan dalam tong besar, dia tapis. Bila dia tapis tu hitam banyak je. Tapi dah lapar, makan jugalah. Bila duduk 2-3 hari kat situ, baru teringat hadis Nabi, semayanglah di kandang kambing. Betul kan? Dan orang di India itu, dia punya cara hidup adalah dekat-dekat dengan Nabi. Naik keldai. Betul kan? Dia punya tu ada dekat dengan Nabi. Makan roti. Pokok tamar pun ada. Wah, saya pun pergilah ke kandang kambing kat sana. Kambing kat sana kan telinga panjang gitu. Tergamuk semayang. Sebabnya, kambing di India, najis dia keras. Dia macam kacang butir tu. Maksudnya dia tidak macam kambing kita. Kambing kita ni makan belacang. Pepek-pepek dia gitu ya. Dia tak keras. Jadi bila najis dia keras, lepas tu bumi dia pun tak ada embun. Dia kering je. Jadi bila kita nak semayang, kita sapu-sapu gitu, dia tak ada bau, tak ada apa. Oh, baru faham. Oh, faham. 9 tahun ambil masa nak faham. Tapi kalau duduk pondok, tak faham. Jadi nak sebutnya, tuan-tuan, ilmu agama ni, mesti ada 3 proses yang tuan-tuan dan puan-puan lalu untuk faham agama. Pertama, belajar dalam kelas macam ni. Yang kedua, praktis. Yang ketiga, kena lalu. Lalui dia. Kalau tak lalui, tak faham. Macam tuan-tuan pergi kerusuh haji, tawaf dekat Masjid Shah Alam, gitu kan. Tawaf. Tapi tak pergi Mekah lagi. Aku takut pergi tawaf masjid lain. Tu yang ramai orang tawaf kedai 2 riyal, kedai 5 riyal. Pergi Mekah tu, dia tawaf dah lain. Dia mesti praktis. Dan bukan sekadar praktis, pergi melalui peristiwa itu. Melalui. Belajar istinja.
Tok guru tegak ajar ambil batu. Sini, batu besar 3 penjuru boleh buat serek kat tepi tu. Serek kat tepi ni. Serek kat tepi tu kan. Memang belajar. Tapi selama duduk di Malaysia tak aja guna. Sebab makan sambal belacan tu dia tembok. Zuf, nak serek tak boleh. Nak macam mana. Tapi bila duduk di India, makan roti tiap-tiap hari. Najis yang keluar tu macam batang kayu. Kerok masuk tak patuh ada. Jadi tu yang boleh istinja tu sebab dia kering. Nak najis tu kering. Dia tak ada makan sambal belacan apa dekat dia tu, najis tu keras. Jadi bila keras dia tidak meleleh. Jadi bila dia tak meleleh, kita ambil batu. Siap. Jadi berarti benda-benda macam tu, macam mana nak faham kalau kita tak pergi tempat negeri tu. Kita tak pernah naik keldai. Kita tak pernah naik keldai. Sedangkan Nabi cerita dekat Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, satu hari aku dengan Nabi naik keldai. Kita tak dapat rasa. Jadi benda-benda itu sahabat-sahabat kena pergi. Bukan pergi untuk duduk dengan dia orang, tapi pergi untuk memahami apa yang kita belajar dekat kelas tu. Samalah seperti mana orang belajar bahasa Inggeris, dia kena buat lawatan di Australia. Baru dia bunyi Inggeris. Betul kan? Kena makan burger with cheese. Barulah Mak Saleh dia tu jadi, how are you? Baru jadi. Jadi begitu juga bila kita belajar agama, sudah belajar agama pergi Guangzhou. Tak jadi. Guangzhou tu bukan. Belajar agama kena pergi dekat India ke, Yaman ke. Bukanlah belajar kat sana, tapi duduk untuk recall apa yang kita belajar dalam kelas, kita cuba tengok. Oh macam ni. Kan kita dengar dalam cerita surah Nabi Yusuf, orang tu tarik dalam perigi. Perigi kat padang pasir dalam tu. Ini semua nak dalam air condition. Tu yang tak faham-faham tu. Dia mesti lalu proses tu. Mesti lalu proses tu. Jadi kalau tuan-tuan tak lalu, tuan-tuan takkan faham agama. Sebab agama itu bukan sekadar ikut duduk dalam kelas dan sebagainya. Contohlah sahabat-sahabat. Cuba sahabat-sahabat tengok pensyarah-pensyarah yang belajar di luar negara dengan pensyarah yang belajar kat dalam. Dan yang dalam ni pula tak pernah nak pergi sabatika kat luar negara. Macam mana dia ulas ilmu? Itu. Tapi yang belajar kat luar negara, pernah duduk di luar negara, bergaul, dia akan dapat ufuk yang luas begitu. Jadi ufuk itu perlu dibuka, dan bagaimana nak bukanya, kena duduk di negara sana lah. Jadi setidak-tidaknya kita kalau ada kesempatan untuk memahami agama, cubalah pergi duduk kat sana. Apa kesan makan roti pada tubuh kita, apa yang akan berlaku begitu. Kita sering belajar Nabi Muhammad SAW ambil air semayang secupak ataupun dengan 500 ml air. Kalau saya bagi kat Kak Tih, Kak Tih ambil air semayang. Kak Tih kata basuh tangan habis. Dah dapat 500 ml satu botol kecil tu. Kita dekat sini basuh tangan, habislah. Tapi kalau kita duduk di padang pasir yang memang tak ada air, dah saya bagi kat Kak Tih, ambillah Kak Tih. Habis mati, tak habis hidup. Boleh mandi junub pun boleh lagi. Boleh dah. Boleh. Sebab kita terpaksa buat macam tu. Masa saya belajar kitab Syama'il Muhammadiyah mengenai sifat-sifat Nabi. Dalam kitab itu sebut, rambut Nabi ni panjang sampai mencecah bahu. Jadi bila kita duduk di Malaysia, kita tengok orang rambut panjang tu kan rock. Kan orang rock rambut panjang. Jadi kita pun mikir, Nabi ni rock juga kali kok. Sebab kita tengok kampung kita macam tu. Rambut panjang tu rock, samsing, gedebe. Jadi, sehinggalah bila saya duduk di Peshawar, duduk di suatu kawasan gurun di Pakistan tu, keadaannya sejuk sangat. Kemudian kita orang pun tak ada duit. Macam mana sejuk, duit tak ada, baju kain macam ni je. Maka kita tengok orang kat sana, dia bau busuk tubuh dia. Maka saya pun tanya dia, kenapa kamu busuk sangat? Dia kata, kami busuk ini untuk mengelak kami mati. Dia kata, bila musim sejuk, kita tak ada baju sejuk,
kita kena simpan daki. Daki tu. Maka dia setiap hari dia lumur minyak, maka debu datang tu, daki tu menebal. Jadi bila daki tu tebal, menyebabkan kulit dia tidak kering. Oh, gitu. Dia tak kering. Kalau kita tenyih macam sabun, macam kita mandi kat Malaysia tiap-tiap hari, merekah kulit. Jadi supaya kulit tak merekah, cuma minyak je lah. Mandi tak, 4 bulan tak mandi. Kalau tidak berjunuk, maka tak mandi. Tak mandi. Dia bukan boleh mandi kat sini pagi-pagi. Macam tu mati. Jadi bila dia... Lepas tu kita tengok rambut dia orang panjang. Kenapa rambut panjang? Dia kata rambut panjang ni dia jadi panas kepala. Jadi dengan sendiri kita pun rambut... Oh, baru faham. Baru faham. Lepas tu rambut tu pula dibubuh minyak, di anu rata je, lepas tu dibubuh serban. Jadi dia menahan kepala kita tadi dari beku, sejuk. Oh, baru faham. Cuba duduk Kuala Lumpur. Oh, roknya Nabi. Betul kan? Dia punya kepala tu, dia takkan faham melainkan kita pergi duduk tempat orang yang hidup sama dengan Nabi. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan nak faham agama mesti melalui 3 proses. Pertama, mesti belajar dalam kelas. Lepas belajar dalam kelas, kena praktis. Lepas praktis, kena ada pengalaman. Pengalaman. Kerana bila kita ada pengalaman, kita akan jadi seorang yang tidak fanatik. Kadang-kadang bila kita belajar fiqh Syafi'i, kita duk rasa fiqh kita je lah yang betul, yang baik. Tapi bila kita pergi ke tempat lain, kita dapati fiqh kita itu kurang sesuai. Bukan tak betul, kurang sesuai. Misalnya, kita duduk di Malaysia ini, mudah sangat batal air semayang. Betul kan? Nik, setuh bini, ambil semayang. Nik, satu bini ambil semayang. Ya betul. Benda itu tidak salah pun. Ada dalam mazhab kita mengatakan bersentuh dengan isteri batal air semayang. Tapi tak apalah sebab air mudah. Cuba bayangkan kita duduk di padang pasir, air hanya ada untuk minum. Kalau bersentuh isteri, ada batal, matilah kita. Semayang zuhur ambil separuh, semayang asar ambil separuh, maghrib tak ada air. Maghrib esok mati. Jadi sebab itu, di tempat-tempat yang tak ada air, mazhab yang popular ialah mazhab Hanafi. Tempat tak ada air tu. Tempat yang banyak air, mazhab yang popular ialah Syafi'i. Betul lah tu. Jadi macam mana kita nak faham dia punya reason kenapa bersentuh dengan perempuan itu, dengan isteri tadi tidak membatalkan air semayang, bila kita duduk di sana. Bila kita duduk di sana. Dan banyak benda lah yang boleh disebut. Oleh kerana ada rakaman tu banyak benda yang tak boleh disebut. Kalau tak ada rakaman kita sebut banyak lagi. Jadi nak sebutnya sebab dia upload. Betul kan? Nah, kalau dia tak upload tak apalah. Jadi apa yang saya nak sebut ialah Tuan Syekh kita kata idfan. Dia suruh kita tanam. Tanam tu maksudnya kita tekan. Kita punya egoisme. Tekanlah dulu. Tekan, biar duduk kat dalam. Bila kita kena tekan, bukanlah kita tanam kita punya egoisme itu selama-lamanya, bukan. Kita tekan untuk seketika, dan di mana dalam ketika kita tekan kita punya egoisme tadi, kita isilah dia dengan 3 perkara tadi. Kita belajar, kita praktis, dan kita cari pengalaman. Bila pelajaran sudah mantap, praktikalnya sudah betul, pengalamannya sudah cukup, maka tak apalah kita bangkit dengan diri kita. Sebab pada ketika itu kita sudah dapat kawal diri kita. Baginda SAW sering juga membanggakan dengan diri dia. Banyak je hadis Nabi sebut, Ana Muhammad, Ana min Quraisy, wastafani Allahu min Quraisy. Nabi pernah sebut dalam hadis. Nabi kata, aku ni Muhammad, bukan orang biasa. Aku ni dari Quraisy. Dari ramai-ramai Quraisy tu Allah pilih aku di kalangan orang Quraisy. Kan nadanya semacam begitu kan. Tapi dalam dia sebut begitu, bukanlah dia nak menyombong. Tapi kerana ada keperluan tertentu, dan dia bukan seorang yang sombong pun. Kenapa dia boleh kawal diri dia tak jadi sombong angkuh?
Sedangkan dia sudah menjadi nabi dan bukan sekadar nabi, presiden sebuah negara. Sebab dia telah melalui proses yang panjang. Dia sudah melalui proses yang panjang, datang daripada seorang anak yatim, kehilangan ayah, kehilangan ibu, susah, hidup dengan orang, bala kambing. Proses tadi menjadikan baginda SAW mampu mengawal diri dia dalam apa situasi. Macam kita duduklah ya, kadang-kadang kita lihat bila kerajaan kita sekitar tahun 1995 dulu ataupun awal 2000, bila kerajaan memendekkan pengajian di universiti dalam bidang sastra dari 4 tahun ke 3 tahun. Kerajaan buat macam tu nak kos dikurangkan, maka lahirlah pegawai muda. Muda lagi. Masuk universiti umur 21, keluar umur 24. Bengong lagi. Tapi bila dilantik grade 41, jadi pegawai. Di bawahnya ada ramai staf SPM yang kerja 28 tahun. Kalaulah pegawai muda itu sedar diri, dia akan pergi dekat staf lama. Pak cik, hamba ni pangkat je pegawai. Tak pandai. Betul kan? Kalau staf tu jenis sedar diri, maka dia akan belajar dengan staf senior. Tapi kalau ada orang tolak, you shut up. I'm boss. Dia panggil junior boss. Dia. Kalau naik kereta, belakang. Betul kan? Ada macam tu. Maka organisasi tu pun bengong. Bagi dekat bos buat keputusan, ke kanan. Sepatutnya ke kiri. Sebab apa? Silapnya bos tadi skip banyak sangat. Lompat. Itu belum lagi yang junior bos tadi mengampu. Confirm 44 pula. Lagi bengong tuan-tuan. Lepas 3 tahun, 48. Allahu Akbar. Maka apa yang akan berlaku pada organisasi itu? Silapnya di mana? Sebab pegawai tadi tak sedar diri. Pegawai tadi tidak melalui satu proses. Dia belajar, akhirnya dia naik. Tapi orang yang jadi pegawai tadi juga, tapi dia sedar diri, dia turun sikit ke bawah. Dia turunkan dia punya ego tadi. Dia turun, dia pergi duduk rumah staff yang senior daripada dia tu lepas maghrib. Dia kata, manual ni saya tak faham lah. Memang saya balik Cardiff University, tak faham. Jadi staff junior pun ajar begini. Ataupun dia turun pergi kat pegawai keuangan. Saya lulus USM dalam bidang keuangan tapi saya tak pandai ni ledger ni makna apa. Maka dia punya penolong pegawai yang senior tadi yang nama Kak Rosnah tu pun ajar bla begitu kan. Jadi dia pun pandai lah. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, prosesnya sama. Dalam dunia pun kalau orang tu dia tak tekan dia punya ego, maka dia boleh survive tapi sekejap dia collapse. Seperti mana pokok togel tadi. Kan pokok togel itu tanamnya mudah. Sebab campur je atas kain buruk tepi bilik air. Dalam masa seminggu je togel tu pun dah besar. Tapi apa nasib togel tadi? Lepas masuk minggu kedua, habis. Tapi pokok durian tu memang lambat nak naik. Duduk dalam tanah pula tu. Mana ada orang tanam pokok durian atas simen? Betul kan? Dalam bilik aircon. Dia nak naik bukan main payah, tuan-tuan. Lama proses, 12 tahun. 20 tahun. Tapi bila dia besar, halilintar datang, pong. Dia senyum. Senyum ya. Sebab proses itu sudah menjadikan dia cukup kuat. Jadi terpulanglah pada kita nak dengar nasihat Tuan Syekh tadi ke ataupun tak nak. Siapa yang tak nak dengar nasihat Tuan Syekh, dia tak nak hinakan diri dia dulu untuk belajar dalam proses tadi, maka nasibnya samalah seperti togel tadi. Tapi kalau dia masuk proses, dia belajar, maka dia akan jadi pokok durian. Maka sebab itulah kadang-kadang saya lah dan kawan-kawan ustaz-ustaz yang senior, kita pun sedih juga anak-anak murid kita Akademi Islam ni gelojoh sangat nak popular. Masuklah rancangan reality. Imam muda, ustaz muda lah macam-macam. Bila dia glamour tu dia rasa dia lebih pada Profesor Datuk Pengarah lagi. Ilmu dia bos.
dia berasa. Bila dijemput jadi panel forum, dia pun dengan gayanya begitu. Depan dia tok guru yang dia baca hadis pun bengkang-bengkok tak berapa betul lagi. Tapi dia bosong. Sebab dia gitu kan. Dia lebih popular. Tapi cubalah tengok nasib ustaz-ustaz yang gelojoh. Dia naik sekejap lepas tu jatuh. Tapi cuba tengok ustaz evergreen. Ya, cuba tengok Datuk apa panggil Harundin. Datuk Harundin, bukan Ahmad Faisal lah, Datuk Harundin. Itu kan ustaz evergreen tu. Daripada dulu lagi dia, adakah dia gelojoh macam ustaz-ustaz muda? Tak ada, dia proses. Datuk Ismail Kamus. Orang-orang yang melalui proses tadi. Berarti orang yang melalui proses tadi, dia takkan mati. Tapi dia akan jadi rujukan. Tapi yang muda-muda ni naik, boleh hellfire ke velfire. Velfire ya hellfire pula. Boleh velfire sengit-sengit. Lepas tu hilang. Cuba tuan-tuan tengok rancangan ustaz-ustaz yang nak popular cepat ni. Cuba ikut 10 siri dia bercakap. Lepas tu buat catatan. Saya sebut tu sebab saya buat. Masuk ciri yang ke-10, dia ulang balik yang awal. Sebab dia dah tak ada modal. Dia tak baca buku, ceramah je banyak. Dia buat master kat Akademi Islam, 9 tahun tak habis lagi. Sebab dia tak baca buku. Nak habis macam mana? Dia putar je. Bukan apa yang dia buat tu salah, tapi dia gelojoh. Mari dulu buat PhD kat sini, belajar biar habis, pergi library, siapa koyok kursi library tu duduk. Lepas tu keluarlah. Ilmu sudah menggunung dalam kepala, cakaplah. Dan tuan-tuan, beza seorang ustaz bercakap dengan ilmu atau seorang ustaz bercakap daripada sumber harakah, pakcik Google punya sources. Beza. Saya tak tahulah tuan-tuan dengar macam mana. Tapi saya kalau dengar penceramah itu seorang yang amat wibawa, kita dengar dia tu macam kita minum air lepas tu rasa puas. Tapi yang picikan ni, yang popular ni, bila kita dengar dia ceramah, kita dengar macam kita minum air garam. Minum. Dia tak begitu. Jadi nak sebutnya bukan salah dia buat tu. Tapi kerana dia terlalu gelojoh nak cepat. Tunggulah dulu. Kadang-kadang kita duduk dekat fakulti ni, kita tengok profesor-profesor senior dah pakai kereta Audi, dah pakai Mercedes. Jangan cemburu dengan dia sebab dia nak pencing dah baru dapat. Jadi kita baru kerja confirm tak lagi nak beli Audi juga. Itu gelojoh lah. Tunggulah dulu. Biar dia pencing dulu, parking lot kosong, kita belilah. Tuan-tuan, duduk kat situ. Ini gelojoh nak lawan dia tu kenapa? Sebab dia telah melalui proses kenari, kancil, saga. Dia dah lalu dah proses. Dan sekarang musim dia pakai Audi pula. Jadi kita baru masuk proses Viva. Pakailah Viva dulu, tak ada masalah. Habis Viva, saga BLM. Lepas saga BLM, Privy. Lepas Privy S. Lepas Privy S, baru City. Betul kan? Banyak lagi prosesnya nak lalunya. Ini tak, dia Audi, kita nak Audi juga. Dia Audi baru, kita Audi second hand. Itu yang penat tu, kena baiki lah dan sebagainya. Jadi jangan gelojoh. Apa pun lalu ikut proses. Itu yang disebut idfan wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan lam yatim natajuhu. Tanamlah egoisme kamu dalam tanah yang hina, iaitu kita turunkan kita punya ego tu seketika. Dan dalam proses itu belajarlah 3 perkara tadi, ilmu, pengalaman dan juga praktis. Setelah proses itu berlalu dan kita dapat kawal diri kita, maka bangkitlah. Jangan terus duduk kat situ. Keluarlah kita daripada proses tadi dan kita akan jadi seorang yang cukup stabil. Kita boleh memberi ilmu yang betul, kita boleh mengawal diri kita boleh berinteraksi dengan baik. Jadi semasa proses tadi, sabar dulu jangan. Jadi contoh-contoh yang diberi iaitu kadang-kadang
Ada orang dulu dia pengarah bila pencing pergi masjid, dia tak sabar nak tunggu jadi makmum biasa dulu. Tunggulah dulu jadi makmum biasa je dulu. Lepas 10 tahun tu, kita dah pandai tu, pandai ni, pandai ni. Tak apalah, kita jadi orang yang ke depan pun di masjid. Tapi kalau kita tak tahu terus kita pergi begitu, itu yang bergaduh dekat masjid. Tuduh kau tuduh aku. Sedangkan apa yang ada dekat masjid itu tak ada apa pun yang menguntungkan keuangan. Bukan kerja yang ada gaji pun. Tapi dek kerana gelojoh tadi. Begitu jugalah ada sebahagian ustaz-ustaz yang gelojoh tadi. Kadang-kadang dia sanggup buat benda-benda yang pelik tadi. Menyebabkan kadang-kadang guru-gurunya di universiti melihat. Kenapa kegelojohan itu terlalu berlaku? Sedangkan dia hanya perlu belajar dahulu. Belajar dulu. Bila sampai prosesnya, begitulah. Saya berguru lama dengan Ustaz Kamil. Dari dekat atau dari jauh. Selalulah dipesan pada saya masa saya buat master dulu. Tengok dulu guru kamu mengajar apa, buat research. Bila kamu dah faham, nanti guru tu tak akan ada di situ selama-lamanya. Dia juga akan pergi. Bukanlah kita doakan dia mati. Maksudnya dia akan pergi. Setidak-tidaknya kalau dia tak pergi pun, dia dah sampai satu tahap, dia dah penat dah nak mengajar. Maka masa tu, pergilah. Kita duduk kat situ. Bila kita duduk kat situ, orang lain pula tunggu term, pergi pula. Maka urutan tu jadi cukup baik. Jadi cukup baik. Tapi kalau kita gelojoh nak langkah sana, kadang-kadang langkah kita itu terlalu songsang menyebabkan kita tersadul di tengah jalan, maka guru kita tidak melihat perkara itu suatu yang baik. Jadi contoh yang diberi oleh Tuan Syekh itu amat tepat sekali di antara pokok togel dengan pokok durian. Contoh tu sayalah yang beri, tapi yang Tuan Syekh sebut, kata dia umpama tanaman, itu pokok. Jika pokok tadi tidak ditanam, dia cepat tumbuh tapi cepat mati. Manakala pokok tadi jika ditanam mengambil proses yang panjang, maka bila dia besar, maka dia sukar untuk mati. Walaupun dia didatangi berbagai ujian. Maka sebab itulah tuan-tuan, kadang-kadang kita merasai satu kerugian. Bila di negara kita ini kurang ada tokoh agama yang wibawa. Ya? Dan bila dianalisis antara faktor tokoh-tokoh agama di negara kita ini kurang wibawanya ialah kerana kegelojohan. Semuanya disebabkan oleh gelojoh. Saya tak nak ulas dengan makna nama. Tapi orang yang tidak gelojoh, kita nampak dia lebih stabil. Suka nak cari orang seperti Datuk Harundin. Suka nak cari orang seperti Datuk Haji Ismail Kamus. Dan kalau tengok pengarah kita tu pun, dia tunggu. Dan musim sekarang ialah musim, kalau dia di atas pun memang musim dia. Itu musim orang yang best kedua Akademi Islam ni. Apabila semua profesor-profesor yang guru-guru mereka dahulu dah pencet, maka dialah. Jadi, maksudnya dia duduk di situ tu kerana dah sampai masa dia. Maka tak ada siapa nak petikai. Tapi jika orang tu duduk dari best yang ketujuh, nak lompat pergi ke sana tu, maka dilihat terlalu istiqjal, iaitu terlalu gelojoh ke sana. Tunggulah, masih ada lagi orang di tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Kenapa harus kita tidak percaya kepada qada dan qadar? Kalau Allah tentukan kita, maka kita akan sampai kat sana. Cuma tunggulah seorang. Itu yang kita belajar pada pagi ini. Yang keduanya pula, hikmah yang kedua. Ada lagi masa? Kau habis dah? Ada sikit lagi ya? Okay. Hikmah yang kedua pula, kata Tuan Syekh, kata Tuan Syekh, sesiapa yang awal hidupnya bercahaya, maka hujung hidupnya juga adalah bercahaya. Dia nak beritahu bahawa kadang-kadang antara perkara yang kita risaukan ialah kita ni mati husnul khatimah ke ataupun su'ul khatimah. Itu kan mati
dalam keadaan baik ke ataupun mati dalam keadaan tak baik. Jadi bila sebut soal mati baik atau mati tak baik, kita sebenarnya ada satu masalah besar. Iaitu kita ni tak ada report card. Itu kan kita tak ada report card. Kita duduk di dunia ni, paling kurang duduk di Mesti Melaya, kita ada KPI punya web tu. Dan kita boleh tengok, kalau pensyarah dia pergi kat UM Expert tu, mana kolom yang dia tak isi tu dia tahu. Dia penuh tak KPI. Tapi kita duduk kat dunia ni, kita tak ada server nak link. Kita punya semayang Tuhan terima ke tak? Tuhan tolak ke? Kita pakai. Congok-congok sendiri dalam kepala. Lepas tu balik dekat akhirat. Jumpa Allah. Allah pun bagi buku. Tengok-tengok neraka. Kita pun neraka. Dia tak ada kata, okey, boleh buat pembetulan ke? Oh, dia tak ada peluang. Dia pakai sekali je. Agak-agak kan tuan-tuan. Kalaulah itu senario kita, nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Yang pencin dah ni lagi risau, betul kan? Makin pendek ni. Yang tak pencin lagi, yang muda lagi tu mungkin rasa ada lagi kot. Tapi jangan perasan juga. Persoalan sekarang ialah kita tak ada report card. Kalaulah bila kita umur 60, Allah pun hantar surat daripada setiap sulit dia, sampai surat warna hijau, warna biru, warna kuning, dapat yang kuning, alhamdulillah anda telah dikonfirmkan untuk duduk di syurga, lot nombor 5, jalan kenanga. Okey. Ni dia pakai gitu. Tuan-tuan rasa nak buat macam mana? Tuan-tuan tak fikir kan macam tu? Saya fikir juga, tak tahulah mungkin tuan-tuan terlalu confident masuk syurga kot. Saya fikir nak buat macam mana. Bila fikir nak buat macam mana, maka apa yang boleh saya tolong sahabat-sahabat ialah memberi clue. Clue ya. Saya nak bagi confirmation, saya bukan setiap sesulit Allah. Yang saya boleh baginya ialah clue. Saya rasa clue-nya itu ada 3 clue dia. Ada 3. Pertama, kita kena tengok pada amalan. Yang kedua, kita tengok pada kesan. Yang ketiga, kita tengok pada adab. Jadi 3 perkara tersebut, kita ukur, jika pada 3 itu ada pada amalan-amalan kita, maka insya-Allah dia dianggap sebagai suatu petanda yang amalan kita Tuhan terima. Ada 3 ya. Okey, untuk amalan ada 3 juga. Tulislah dulu. Saja je nak suruh tulis. Ulasannya untuk minggu depan. Ada 3. Untuk amalan. Pertama, mesti sah. Ya, mesti sah. Maksudnya amalan itu, kalau kita buat ianya tidak sah, walaupun khusyuk kononnya, Tuhan tak terima juga. Misalnya kita pakai seluar ketat, baju budak kecil. Kan ramai orang perempuan pakai baju budak kecil. Dianya orang tua tapi pakai baju anak dia kan. Ya, gitu. Maka dia pun sembahyang Zuhur. Allahu Akbar. Khusyuk. Tapi tak sah. Kenapa pusat? Maksudnya amalan itu walau dia kata saya khusyuk sembahyang tadi, tetap Tuhan tak terima sebab ianya tidak sah. Misalnya kenapa Rasulullah SAW kata dia lalu dekat kubur, ada 2 orang tu, dia sedang diazab dalam kubur. Maka Nabi tanya, kamu tahu tak kenapa orang tu kena azab dalam kubur? Sahabat tu kata, tak tahu. Kata Nabi, seorangnya diazab dalam kubur kerana tak jaga kencing. Besar sangat ke kencing ni? Sedangkan kita bila dah masuk umur 40, 50 kan selalu nak kencing. Macam paip kita tulus. Betul kan? Lepas tu kalau pergi tandas, yang jenis lama tu, mesti hak tua. Betul kan? Masalahlah tu. Katakanlah dengan sebab loose-nya paip tu kita masuk neraka. Kan? Bukan sebab kencing tu, dengan makna kencing tu, zalimlah Allah kalau sekadar kencing dah masuk neraka. Tapi sebab kencing dia tak jaga, menyebabkan sembahyang dia tak sah. Jadi sah adalah satu syarat yang paling asas untuk kita diterima amalannya. Jadi nak tak nak,
Nak menuju pada Allah kena belajarlah fiqh tu. Paling kurang fiqh ibadat. Jadi hari Jumaat kena cari Ustazah Anisah. Rugi tuan-tuan, sebelum dia pencing tinggalkan API ni, kena guna dia. Hari Jumaat Muslimat panggil Ustazah Anisah. Ajar fiqh ibadat. Itu pakar punya akademi Islam. Pakar-pakar. Kita ada dia je tak digunakan. Orang UIA pakai, IKIM pakai. Kita kat sini, rugi tuan-tuan. Dia ada pakai dia. Ustazah Anisah tu cukup baik orangnya. Itu yang pertama. Untuk amalan kita diterima, mesti sah. Yang kedua, amalan kita mesti ikhlas. Amalan itu mesti ikhlas. Jadi bagaimana nak dapat ikhlas? Jangan ponting kelas minggu pertama dan kedua hari Jumaat. Akan diterangkanlah ya apa macam mana ikhlas itu. Dan yang ketiga, jangan melampau. Jangan melampau. Iaitu jangan melampau lebih, jangan melampau kurang. Itu akan kita hurai nanti. Itu 3 perkara yang standardnya diukur pada ibadat tu. Yang kedua, standardnya diukur pada kesan. Kesan yang akan berlaku pada diri kita. Juga ada 3 kesan. Kesan yang pertama, apabila kita buat ibadat tadi, kita mula rasa asyik, rasa seronok. Jadi kalau kita selama kita beribadat ni makin lama makin seronok kita sembahyang, maka itu tanda sembahyang tadi memberi kesan. Tapi kalau setiap kali lepas sembahyang kita duduk berunguk, ya baru sudah zuhur, nak kena sembahyang asar pula lah. Itu ada masalah, ada sumbat ada. Ada masalah sebabnya bila sembahyang tadi Tuhan terima, dia akan memberi kesan iaitu kita asyik, kita akan rasa seronok. Lepas solat, nak solat, lepas solat, nak solat. Jadi, orang akademi Islam ni kan yang saya tahu, kalau sembahyang lama kat Rus. Dia memang lama sembahyang. Mungkin dia ikut tarikat apa, tak tahu dia zikir panjang. Jadi, seronok. Yang kedua, dia nak buat lagi. Ya, dia nak buat lagi. Contoh mudah. Kalau orang tanya kita, Ustaz, macam mana saya nak tahu puasa saya bulan Ramadan tu Tuhan terima? Antara cluenya iaitu bila diisytiharkan raya, kita terus terniat dalam hati nanti lepas raya pertama ni nak puasa 6. Itu dia ada rasa nak buat lagi. Tak apalah kalau tak puasa 30 hari pun saya tidak rasa nak buat lagi puasa tu, menunjukkan bahawa ada kesan dari puasa Ramadan. Tapi kalau orang tu istihar je esok raya, alhamdulillah, taubat aku tak puasa dah. Itu masalah. Maksudnya dia serik puasa 30 hari itu, dia nak raya sampai 30 hari lah. Maksudnya tak bolehlah kita puasa Syawal sampai 30 hari. Tapi setidak-tidaknya nak puasalah 6 hari. Cuma 6 hari itu terpulanglah. Ada orang dia boleh straight macam tu kan. Tapi ada orang puasa sehari, rehat 5 hari. Sehari. Itu tak kisah. Merujuk kepada banyak sikit pelawaan rumah terbuka, pejabat terbuka. Betul kan? Tak apalah, bagi yang pencen tu bolehlah lepas 5 hari terus dia puasa akhir, lepas tu dia pun marilah pejabat. Raya dah. Saya dah raya. Dia tak apa, orang pencen tak ada orang ajak. Betul kan? Kita ni duduk pejabat pengarah sekejap, ijazah tinggi ajak, ijazah dasar ajak, jabatan sejarah ajak, semua makan. Jadi yang pentingnya sebelum habis Syawal adalah kita puasa. Itu nombor 2. Nombor 3, kita akan dapat berkat. Berkat itu saya akan sebut dalam kuliah yang lain, bagaimana nak mengukur berkat. Itu 3 kan? Dan yang terakhir sekali ialah adab. Adabnya ada 3 juga. Pertama, setelah mana kita buat amal ibadat kita tadi, kita lupakan. Tak payahlah tulis dalam buku 3-5. Ada orang dia pergi ke Mekah sebab dia dengar hadis Nabi, siapa yang sembahyang sunat 2 rakaat di Masjidil Haram, dia dapat pahala 500,000. Maka setiap kali sudah 2 rakaat, dia pun tulis 500,000. Sembahyang 2 rakaat, 500,000. Bila balik daripada umrah tu, puas hati pergi umrah. Kenapa? Pahala dah dapat collect 1 trilion. Maksudnya kan? Oh tak payah ingat tuan-tuan. Sebab kita tulis dalam buku apa pun, bila kiamat habis hancur. Kita suruh Rokib Atik. Biar dia lah tulis. Sebab kalau kita tulis, kita ambil tugas dia. Kesian ke dia. Biar dia kerja. Biar dia tulis.
Sebab kalau kita lupakan ibadat kita, apa yang kita dapat kesannya kita tidak perasan. Kita tak akan jadi perasan. Kita tak akan kata tawan kita, kau sekejap kerja si Melayan ni, dah pergi umrah berapa kali? Oh, belum lagi lah. Astaghfirullahalazim. Look at me. Yeah. Every year, umrah, Zhongzhou, umrah. Beijing, umrah. Sydney, umrah. Ni every year. Ni masalah bila ingat tuan-tuan. Buat lupa je. Forget it. Betul kita kan? Yang kedua, apabila kita buat, lepas pada kita buat, kita disuruh istighfar. Kenapa disuruh kita istighfar? Sebab istighfar itu akan menjadi penawar kepada satu virus, nama dia istighna. Iaitu rasa diri sudah sempurna. Maka sebelum semayang, astagfirullahalazim. Lepas semayang, astagfirullahalazim. Sebelum baca Quran, astagfirullahalazim. Cuma bagi ijazah tinggi, bila nak bagi borang, tak payahlah astagfirullahalazim. Betul kan? Nanti student tu kata, saya ada buat salah apa kah? Maksudnya yang kita lah baca Quran ke, nak apa ke, astagfirullah. Dan yang akhir sekali ialah berdoa. Jadi ada 9 perkara yang perlu kita raih. InsyaAllah 9 perkara tersebut jika diraih, kita akan dapat merasakan bahawa amalan kita tu diterima ataupun tidak. Saya ulang sekali lagi, pertama ialah pada 3 standard amalan. Iaitu sah, ikhlas dan tidak melampau. Yang kedua pada kesan. Kesannya ada 3. Yang pertama ialah asyik. Yang kedua rasa nak buat lagi. Yang ketiga mendapat berkat. Yang ketiga ialah adab. Pertama lupakan. Yang kedua astagfirullah. Dan yang ketiga adalah doa. Semoga bicara ringkas ini dapat memberi sikit sebanyak manfaat kita dalam menuju pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.